Baik, kita akan berganjak pada isu yang lain. Kita berbincang ini tentang semangat kemerdekaan. Kita dah hampir masuk ke Ogos, bulan yang kita cintai, bulan kemerdekaan. Kempen Kibar Jalur Gemilang, satu lagi simbolik dan juga mungkin anjakan untuk kita merasa lebih patriotik dengan adanya kibaran jalur gemilang. Dan kita akan bersama dengan Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman sebagai Ketua Pengarah Penerangan Malaysia. Terima kasih Datuk bersama kita hari ini. Terima kasih menjemput saya ke studio. Kita diserak dengan hamparan jalur gemilang yang begitu indah sekali. Dan dah masuk bulan 8 ni, pastinya kita dengan sehati sejiwa ni semakin bersembara ya. Dan sebelum ini pun Menteri mengumumkan bahawa kekal dengan tagline kita sehati sejiwa yang dijangka mampu terus kekalkanlah semangat menghibah kita bersama. Jadi macam mana persediaan untuk kempen ini yang berlangsung pada setiap tahun, dapat sambutan yang begitu hebat sekali. Bagaimana dengan pelancarannya, Datuk, silakan. Dan menjelang bulan Ogos dan juga September ini merupakan bulan kita menggelorakan semangat patriotik kita. Dalam konteks kita mengibarkan jalur gemilang atau bendera kita jalur gemilang. Sebab itulah kita persiapannya akan bermula pada 5 bulan acaranya, yang itu kemuncaknya pada 6 hari bulan Ogos dan juga seterus kepada 7 hari bulan. Di lokasinya adalah di dataran Majlis Perbandaran Tawau, Sabah. Jadi dalam acara 3 hari itu kita bersama-sama menaikkan semangat, mengibarkan jalur gemilang dan juga bagi kita untuk memastikan bahawa semangat patriotik itu sentiasa ada dalam diri setiap warga negara. Cumanya kaedah kita menzahirkannya. Cuma bulan, saya percaya ini ada di semua rakyat Malaysia. Tetapi bulan Ogos dan September ni kita mengenengahkan itu. Bagaimana kita menzahirkan, menunjukkan bahawa kita mempunyai satu semangat patriotik yang cukup kental. So dalam konteks ini ialah bendera kita, jalur gemilang. Walaupun dia boleh dizahirkan dalam konteks yang lain, umpamanya mematuhi undang-undang, kemudian melaksanakan kerja-kerja kebajikan, itu juga cerminan kepada satu semangat patriotik. Tetapi dalam tempoh 2 bulan ini kita mengenengahkan bahawa Hari Kebangsaan itu dengan pelbagai aktiviti yang telah pun diadakan dan juga kibaran jalur gemilang itu menjadi satu simbolisme kepada kita menzahirkan semangat patriotik kita. Pemilihan Tawau, Datuk, macam mana? Tawau ini dipilih kerana kita sebenarnya berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Pertamanya dulu kita dah buat di Sungai Petani, kemudian di Putrajaya, tahun lalu di Kuching dan tahun ini di Sabah lah, di Tawau. Jadi saya fikirkan kesempatan yang ada ni kita nak menyebarluaskan, dapat memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk merasai bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin negara dalam program pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga bendera pelancaran kempen bulan jalur gemilang bendera kita. Itu dia. So, jadi kesempatan itulah kita adakan program ni di Tawau. Itulah dia, dalam situasi sekarang ni kita menjulang patriotik tanpa ada sebarang elemen politik ya. Sebab ini tentang cinta negara yang kita harus pandai membezakan. Sebab sekarang ni mungkin banyak isu sekali akan dibelit-belitkan dan sebagainya. Jadi untuk kita menzahirkan kecintaan ini, mungkin program itu mungkin disesuaikan dengan peringkat usia juga. Mungkin di sekolah mungkin aktivitinya berbeza, di kampus pengajian lain mungkin untuk orang kampungnya mungkin berbeza. Programnya mungkin variasi, Datuk, untuk kali ini. Banyak program telah pun kita atur dan ada kelainan sedikit pada tahun ini, khususnya penganjuran program-program sambutan itu bukan hanya dibuat oleh agensi kerjaan atau pekerjaan. Seharusnya masyarakat di peringkat lapangan, masyarakat di peringkat komuniti sendiri memainkan peranan. Sebab itu kita ada program kita namakan Merdeka at Community. Jadi dalam konteks itulah kita menggalakkan masyarakat di lapangan untuk menganjurkan program-program yang mereka rasakan bersesuaian dengan situasi mereka. Dan kita menggalakkan badan-badan swasta, NGO untuk menganjurkan. Jadi inilah penggalakan-penggalakan ini kita membantu dari segi, terutama dari segi publicity, dari segi sikit sebanyak program-program yang kita boleh, kerajaan boleh membantu dari peringkat komuniti. Tapi lebihnya ia harus dizahirkan dari peringkat komuniti itu sendiri. So dalam konteks pelancaran juga kita ada banyak aktiviti di situ, pameran kenegaraan umpamanya. Dan samping itu kita ada larian jalur gemilang. Samping itu ada juga hiburan-hiburan bersifat patriotik dan sebagainya. Jadi kita aturkan sedemikian rupa bagi di Tawau pada 5, 6 dan 7 Ogos nanti akan meriah aktiviti kibaran jalur gemilang.
Malah sekarang pun kita telah buat mapping di sekitar Tawau tu. Di mana setiap bangunan kerajaan, bangunan swasta dan juga individu, kita menggalakkan mereka menyusun jalur gemilang itu dengan sebegitu rupa. Seperti mana kita telah buatkan di Putrajaya, di mana kita dah buat di Kuching tempoh hari dan juga di Sungai Petani. Mapping ini akan berterusan setiap tahun. Majlis Perbandaran itu akan terus menyangkut jalur gemilang itu kepada susunan yang telah pun kita dah tetapkan sewaktu kita mapping itu. Jadi dia akan juga akan mengubah landscape di kawasan Kedah dengan keindahan jalur gemilang. Baik, mungkin Dato' dapat komen sikit tentang sebenarnya ada isu yang mungkin agak sedikit tergelincir tentang isu bendera yang agak lusuh ya. Mungkin kita ada satu usaha untuk menggantikan semula supaya nanti kita ni manusia cintakan sesuatu yang baru, yang bersih, yang indah. Dato' macam mana? Jalur gemilang bendera kita ni sebenarnya mencerminkan maruah negara kita. Sepatutnya diberikan satu tahap, satu taraf yang cukup tinggi di hati kita. Sebab itulah kita mengadakan program semacam rupa supaya kita rasakan perlu diberikan satu pengiktirafan yang begitu rupa. Jangan kita biarkan jalur gemilang kita ni koyak rabak dengan sudah pudar, kemudian dipijak-pijak dan sebagainya. Sebab itulah sekurang-kurangnya dalam bulan Ogos dan September ini kita mengangkat jalur gemilang. Kita usaha untuk menggantikan jalur gemilang yang telah pun berkibar sepanjang tahun yang tidak pernah diganti. Patut dalam 3 bulan sekali. 3 bulan sekali perlu diganti kan. Dan itulah kita biarlah masyarakat bersama-sama mengambil bahagian dalam konteks untuk ini wajah-wajah dulu di Kuching lah tu ya. Ya, ini rasanya di Kuching sewaktu kempen pelancaran Bulan Kebangsaan kita di Kuching. Jadi mungkin Dato' dapat berikan gambaran tadi, mungkin dari segi mappingnya pun dah dibuat ya. Jadi apa lagi yang akan berlaku ketika pelancaran nanti? Mungkin ada pengisytiharan tertentu ataupun mungkin nak umumkan sesuatu yang mungkin sebab saya bila tahu sebut Tawau ni pengalaman saya memang ataupun kenikmatan sumber laut yang begitu dan sebagainya. Dia kita pelancaran di Tawau tu ada mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Pertamanya kita pastinya nak mengenengahkan dan yang amat berhormat Perdana Menteri nanti akan hadir dan juga memberikan ucapan. Selain daripada itu akan adalah program kibaran jalur gemilang, menaikkan jalur gemilang terus itu dengan menyanyikan lagu Negaraku dan seterusnya. Selepas itu akan ada post event konsert lah yang mana Khalifah, May dan beberapa artis lain akan mengadakan persembahan. Jadi Tawau itu juga dipilih kerana kita lazimnya buat kalau di Sabah tu di Kota Kinabalu. So apa kata kita ke Tawau dan di samping itu kita dapat menzahirkan peluang-peluang bahawa di kawasan Eskom itu terutama di Sempurna, di Luna, di Kunak, di Lahad Datu dan sebagainya, bahawa kawasan yang dalam ini adalah merupakan kawasan yang selamat untuk. Cuma di laut itu yang pihak berkuasa mengambil tindakan yang tegas untuk membendung apa-apa kejadian yang tidak diingini. So dalam konteks itulah Tawau ini kita raikan bersama bahawa keadaan keselamatan di situ terjamin dan kita menggalakkan lebih ramai pelancong-pelancong daripada luar. Dan saya beberapa minggu dan hari yang lalu berada di Tawau dan kita lihat begitu ramai pelancong asing terutama daripada negeri China, di Korea datang ke Tawau dan juga di Sempurna serta di daerah-daerah lain berdekatan. Itu dia. Jadi mungkin kita harapkan juga bagaimana respon pihak swasta, mungkin pengalaman Datuk Seri lah yang mungkin mereka juga ada versi sendiri untuk meraihkan kibar jalur gemilang ini, usaha yang mereka lakukan sebagai satu mungkin inisiatif untuk terus memakmurkan kecintaan patriotik di kalangan warga swasta. Ya, kita amat menghargai lah usaha yang telah dibuat oleh pihak swasta, khususnya di pihak media sendiri yang juga menganjurkan program masing-masing. Umpamanya The Star mengadakan program Citizen Walk umpamanya kan, Malaysia bergabung bersama dan juga menzahirkan. Selain daripada itu, syarikat-syarikat swasta juga boleh mengambil bahagian dalam aspek penajaan kepada program-program yang telah pun kita senaraikan. Kita ada lebih kurang 15 program utama yang telah pun kita bermula dengan pelancaran ini. Kemudian ada doa untuk Malaysia, dan selain itu kita ada tadi saya sebutkan Merdeka at the Community. Selain daripada larian sehati sejiwa, Karnival Merdeka sepanjang daripada 27 hingga 31 Ogos di sekitar dataran Merdeka. Selain daripada itu, yang kemuncaknya pembarisan Hari Kebangsaan. Itu dia. Dan masih di dataran Merdeka. Masih di dataran Merdeka. Dan seterus akhirnya dalam bulan September sehinggalah pada 16 bulan September kita merayakan Hari Malaysia. Kali ini Hari Malaysia akan dibuat di
Sarawak, itu di Bintulu. Kalau Datuk dapat sikit berikan mukadimah tentang sambutan Hari Kebangsaan nanti kan, apa mungkin pengisian dan juga tema yang bakal dibawakan sebagai kita persediaan lah, sebab kita nak berasapi gelora semangat tu kan. Sehati sejiwa tu yang juga kita teruskan tema seperti tahun lalu, dan kita nakkan rakyat memahami bahawa dalam konteks sehati sejiwa ni peranan masing-masing, soal perpaduan, soal mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara secara bersama. Jadi sebab itulah program yang diaturkan akan ada sedikit kelainan tahun ini. Tak moleklah saya sebutkan sekarang, tetapi telah pun diperbincangkan dengan cara yang lebih hebat, secara detailnya, agar kelainan berlaku dalam perarakan Hari Kebangsaan. Dan tambahan pula kita tahun ini 59 tahun, tahun depan 60 tahun sambutan kemerdekaan kita. Jadi sebab itulah program build up itu berlaku dari sekarang hingga pada tahun hadapan. Sehinggalah pada tahun depan nanti kita ada sukan C serentak dengan musim kemerdekaan. Kita harapkan nanti ada kejayaan untuk kita. Ini benih-benih kejayaan yang kita semai dari sekarang, dan semoga memberikan impak yang tinggi. Tak sebenarnya dengan skala yang besar, mungkin di peringkat mungkin di PPRT pun ada kenduri rakyat Yang penting ada elemen usaha untuk cinta negara itu. Betul. Mungkin saya kata kepada Datuk untuk seruan meramai rakyat Malaysia supaya kita bersama-sama mengibarkan jalan gemilang dengan penuh semangat yang tinggi cinta negara sekalian, Datuk. Saya mengharapkan penduduk di Tawau dan juga daerah-daerah berdekatan akan dapat sama-sama dengan kita untuk pelancaran bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan ini, dan juga kibaran jalan gemilang. Dan di samping itu acara-acara lain. Dan yang lebih pentingnya kita mengalahkan tadi sebut peringkat komuniti. Apa jua cara bagi mereka merayakan Hari Kebangsaan kita. Ada yang telah mengukakan cadangan pada kita untuk mengadakan perkelahan merdeka. Bagi kawasan-kawasan punya kawasan kemerdekaan, dibuat secara potluck umpamanya. Masing-masing bawa makanan, kita kumpul situ, kita naikkan jalur gemilang di peringkat komuniti. Tidak semestinya, tapi kita barangkali boleh membantu dari segi memberikan publicity. Tapi biarlah di peringkat komuniti dapat menzahirkan. Dan di samping itu di peringkat Jabatan Perangan sendiri kita mempunyai satu pertandingan dah 10 tahun kita laksanakan, dengan keceriaan kemerdekaan, di mana mereka boleh mengambil bahagian. Ada 8 kategori sini, menghias rumah mereka, kawasan sekolah, premis-premis mereka, membuat pintu gerbang, dan di samping itu kalau individu ni nak menghias kereta mereka dengan jalur gemilang. Yang ini boleh dipertandingkan. So boleh pergi ke laman web Jabatan Perangan, perangan.government.my. Di situ segala maklumat berkaitan dengan aktiviti yang ada, yang saya sebutkan tadi, dan pertandingan-pertandingan yang boleh disertai oleh masyarakat dalam sepanjang tempoh bulan kebangsaan ini. Baik, itu dia. Sama kita kibarkan jalur gemilang demi setia pada negara, sehati sejiwa. Terima kasih untuk Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman, Ketua Pengarah Penerangan Malaysia, berkongsi tentang kempen Kibar Jalur Gemilang. Bila nanti kita akan berbincang tentang vaksin yang penting, kita akan berbincang diskusi secara ilmiah yang mengundang tokoh-tokoh terkenal, berbincang dari aspek ilmu dan kefahaman, supaya nanti ini program pelalian sepanjang hidup demi kemaslahatan ummah bersama, insya-Allah, bersama Hazrin sekalian nanti di MSI. What's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. This is the deal. You're going somewhere very bad to do something that'll get you killed. It's so intense. Please don't touch me. Please don't touch me. You want to see something? Y'all want to see something? That's gangster. Suicide Squad. Only in cinemas. Okey, kembali bersama Malaysia hari ini. Okey, anda penonton di rumah kena wajib duduk depan TV sebab hari ini topiknya mengenai suntikan vaksin haji, iaitu melibatkan penyakit meningococcal dan juga influenza. Meningococcal ni mungkin para jemaah haji dah biasa dengar, tetapi influenza ni mungkin ada yang nak ambil ataupun ada yang tak nak ambil. Jadi apa sahaja masalah berkaitan itu, sama ada boleh ambil ke tak boleh ambil ke, berapa lama jangka masa vaksin ada dalam badan, apa sahaja anda boleh tanyakan bersama dengan tetamu kita pada hari ini menerusi talian kami di 77261603, ataupun kalau malu bolehlah menerusi Facebook. InsyaAllah kalau sempat nanti kita akan menjawab segala persoalan itu. Sebelum tu saya nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Okey, yang di sebelah